penyakit tidak berjangkit, non-communicable diseases dengan izin. Saya nak mengesyorkan di sini bahawa langkah yang lebih agresif perlu diambil oleh kerajaan Malaysia dan perlu melibatkan semua rakyat. Dan saya juga ingin mencadangkan bahawa apa yang dilakukan selama ini telah tersasar jauh daripada matlamat kita. Kita telah gagal dalam segala parameter menangani penyakit ini kerana kita bermula dari premis yang salah. Sekarang kita mempunyai kadar obesiti yang sangat tinggi berbanding dengan kadarnya, penambahannya sangat tinggi. Sekarang kita ada, dulu kita ada obesiti pada tahun 1996 cuma 4.4%. Maknanya 4 orang daripada 100 orang rakyat Malaysia obes. Pada tahun 2008, 19.5, berarti 20 orang telah obes. Dan diabetes, kencing manis, kita punya kadar yang paling tinggi di rantau Asia Tenggara. Dan kalau dikira kadar sindrom metabolik, satu keadaan yang berlaku sebelum berlaku kencing manis, obesiti dan darah tinggi, kita antara yang tertinggi di dunia. Kalau dikirakan kadar kerosakan buah pinggang kerana kencing manis, kita juga antara yang tertinggi di dunia. Dan walaupun jawapan yang diberikan tadi, kita seorang pesakit yang perlu cuci buah pinggang dengan dialisis hanya membelanjakan beberapa puluh ribu setahun sampai 31.200 ringgit setahun kalau di swasta, tapi hidden cost dengan izin, kos yang terselindung jauh lebih banyak. Ada satu kajian yang menyebutkan seorang pesakit yang rosak buah pinggangnya perlu dialisis, negara dan masyarakat akan menanggung dalam 200,000 ringgit setahun kos pesakit tadi. Dan stroke juga serangan sakit jantung yang merupakan sebahagian daripada manifestasi penyakit tidak berjangkit ini, menyebabkan banyak kematian, kecacatan, kecederaan setiap hari beribu-ribu orang rakyat Malaysia. Bahaya ini jauh lebih banyak, lebih teruk daripada bahaya jerbu, bahaya penagihan dadah, bahaya AIDS, dan punya potensi untuk membangkrupkan negara kita. Saya ingin mencadangkan di sini bahawa Kementerian Kesihatan, walaupun saya punya rasa hormat yang tinggi kepada beberapa individu dan Kementerian Kesihatan yang gigih untuk mengatasi masalah ini, saya ingin mencadangkan bahawa Kementerian Kesihatan telah gagal dalam membendung wabak diabetes. Diabetes telah jadi satu malapetaka besar yang telah ditangani dengan cara yang tidak betul, yang menyebabkan semua kita terdedah pada risiko terkena komplikasi diabetes, iaitu serangan sakit jantung, stroke, rosak buah pinggang, buta, gangren, bobok potong kaki dan lain lagi. Malahan hampir semua pilihan raya kecil yang berlaku disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan penyakit diabetes yang disebut komplikasi diabetes yang disebut penyakit kardiovaskular, serangan sakit jantung, stroke, rosak buah pinggang dan juga gangren dan berbagai komplikasi lain lagi yang berkait dengan masalah penyakit tidak berjangkit ini. Di manakah kita silap? Silap kita pada saya, Tuan Yang di-Pertua, ialah kita telah fokus kita hanya banyak kepada yang apa yang disebut sebagai lifestyle changes, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup merupakan salah satu dari faktor penyakit kardiovaskular, tapi ia bukanlah faktor paling utama. Dipahami bahawa penyakit kardiovaskular dan penyakit non-communicable diseases ini, penyakit tidak berjangkit tadi, boleh disebabkan oleh stres, pemakanan, gaya hidup dan lain-lain lagi. Rokok juga. Tapi saya ingin mencadangkan di sini bahawa faktor terbesar daripada kajian berbagai-bagai pakar di seluruh dunia yang telah kita tidak manfaatkan dan kita ignore, kita tidak ambil peduli, ialah faktor nutrisi atau pemakanan. Ini adalah satu faktor besar yang saya rasa tidak diberi fokus yang sepatutnya, pertama, dan keduanya bila telah dibahaskan dengan cara yang salah. Kerana kita berpandukan kepada garis panduan yang datang daripada Amerika terutamanya, yang dipengaruhi oleh dengan izin food industry Amerika, food and pharmaceutical industry Amerika, yang mana banyak kuasa-kuasa politik di sebaliknya, menyebabkan bahawa kita gagal dan kita mengikut acuan Amerika, bulat-bulat mengikut acuan Amerika. Kita telah, pada saya, dengan izin, swallow hook, line and sinker segala apa yang diberikan oleh pihak Amerika tadi.
Dan kita harus ingat bahawa kalau kita berterusan begini, kita akan jadi macam Amerika, iaitu 5,000 pesakit sehari mati kerana penyakit kardiovaskular yang merupakan komplikasi obesiti, diabetes dan lain lagi. Bahawa faktor nutrisi itu paling penting, bukan gaya hidup, bukan pergerakan macam disebut kemarin oleh sahabat saya daripada Bagan Serai, ialah kita boleh lihat berbagai kajian telah dilakukan. Orang di Kuala Kedah masih bergerak banyak, membanting tulang daripada pagi sampai ke malam. Tidak ada isu sedentary lifestyle dengan izin, iaitu lifestyle gaya hidup tidak bergerak banyak, hanya duduk dalam bilik aircon macam disebut oleh sahabat saya kemarin. Itu tidak berlaku. Petani di Lana Buru, Kedah, kawasan pedalaman di Bok Baling, kawasan pedalaman, sekarang masalahnya bukan lagi jangkitan kuman, bukan lagi penyakit berjangkit, tapi gangrene, potong kaki, buta mata kerana komplikasi diabetes, stroke dan serangan sakit jantung. Mereka bekerja siang dan malam. Tidak ada isu mereka kurang bekerja dan kurang bergerak. Begitu juga orang asli. 10 tahun yang lepas, orang asli di Baling, 20 tahun dulu ketika saya di sana, tidak ada orang asli yang kena kencing manis atau darah tinggi. Tahun 1990 saya di sana. Orang asli di Legung, saya ingat betul. Sekarang orang asli juga di rata-rata tempat di Malaysia mengalami masalah yang sama. Walaupun mereka bergerak banyak, naik bukit dan turun bukit. Jadi tidak ada isu kurang bergerak. Yang berlaku ialah nutrition atau pemakanan mereka telah berubah. Kita boleh lihat contoh Tun M, Tun Dr. Mahathir, orang kampung saya di Alostak, di T3 Alostak. Beliau sangat terkenal kerana menjaga makan dengan baik, sangat menjaga makan tetapi tidak exercise. Saya akan jawab apa-apa soalan dan selepas dalam masa tambahan nanti insya-Allah. Tapi beliau walaupun tidak exercise di usia 88 masih gagah perkasa memimpin UMNO hingga saat ini. Jadi itu maksudnya nutrition itu lebih penting. Jadi apakah perbezaan yang nutrition dulu dengan sekarang? Semua perubahan ini bila dibuat kajian berlaku dalam 50 tahun terakhir. Apakah perbezaan nutrition makanan dulu 50 tahun dulu dengan sekarang? Gaya hidup berubah, makanan berubah, tapi makanan yang paling banyak berubah. Pertama ialah ketidakseimbangan lemak omega. Itu ialah faktor paling penting. Saya akan jelaskan. Kedua, penggilapan bijirin, polishing of the grains dengan izin. Ketiga, gula dan refined carbohydrates. Yang kita gunakan sekarang gula yang berbeza. Beras yang kita makan sekarang juga berbeza. Dan seterusnya bahan kimia dalam makanan, seperti hormon dan aditif makanan. Ini saya rasa telah ignored completely, diabaikan terus oleh Kementerian Kesihatan dalam segala garis panduannya. Kita ada omega 3 dan omega 6, tuan yang betul. Dengan omega, kedua-dua ini adalah zat lemak yang diperlukan oleh badan kita. Badan kita tidak boleh buat zat omega ni, zat lemak omega 3 dan omega 6 ini perlu kita dapat dari makanan. Yang perlu ialah keseimbangan. Kalau tak seimbang, maka berlaku apa yang berlaku sekarang ialah lebih zat omega 6 dalam tisu kita. Dan zat omega ini dia mempengaruhi metabolisme atau cara bekerja sel kita. Yang berlaku sekarang omega 6 terlebih. Omega 6 ialah lemak untuk pembiakan. Omega 3 lemak untuk kehidupan. Omega 3 daripada daun hijau, rumpayar dan lain-lain lagi. Omega 6 daripada bijirin dan kekacang. Mengapakah omega 6 lebih? Itu akan saya jelaskan. Tapi terlebihnya omega 6 membawa kepada sel yang tebal. Sel yang tebal dindingnya menyebabkan insulin sukar masuk berkaitan dengan diabetes. Lebih omega 6 juga menyebabkan tisu dan sel dan tisu menjadi besar berkait dengan obesity. Lebih omega 6 juga berkait dengan keradangan kronik. Proses keradangan akan membawa kepada penyakit yang disebut dengan izin inflammatory diseases, serangan sakit jantung, stroke, kanser, arthritis. Dan itu dibawa oleh omega 6. Dan salah satu-satunya prerequisite atau prasyarat untuk jadi kanser ialah keradangan yang kronik. Dan ini dengan omega 6 berlaku. Bagaimanakah omega 6 masuk dalam tisu kita dengan banyak? Dia masuk kerana perubahan pertamanya perubahan makanan haiwan. Makanan haiwan dulu lembu. Lembu makanan yang telah yang paling sesuai yang ditakdirkan oleh Allah SWT ialah rumput. Tapi di feedlot, national feedlot tidak terkecuali lembu diberi makan dedak. Dedak ialah bijirin omega 6. Maka tisu lembu
daging lembu, susu lembu penuh dengan omega 6. Dan bila kita minum susu lembu industri, daging lembu industri kita ambil, kita dapat omega 6 yang lebih. Ayam ialah omnivore, makan berbagai. Tapi dalam penternakan moden, dasar yang kita gunakan sekarang, hampir di seluruh Malaysia, tidak lagi kita dapati ayam yang omnivore. Semua ayam makan dedak. Semuanya omega 6. Maka telur ayam dan daging ayam omega 6 belaka. Ini menyebabkan tisu kita jadi tebal, bawa pada diabetes, obesity dan serangan sakit jantung, stroke, darah likat dan lain-lain lagi. Khinzir, babi, omnivore, makan berbagai, dipaksa makan dedak dalam industri, dalam perindustrian kita, dalam penternakan khinzir. Maka khinzir yang tadi lemah sistem imunitinya, terdedah pada bahaya H1N1, bahaya jangkitan virus, dan juga bila digunakan dagingnya dan lemaknya, maka ia membawa kepada omega 6 yang lebih berkait dengan penyakit non-communicable disease tadi. Tidak ada satu ketika pun kita bahaskan ini di peringkat nasional atau sampai peringkat parlimen atau sampai peringkat dasar. Maka pengeluaran industri pengeluaran makanan kita mengeluarkan makanan omega 6 yang lebih. Kemudian kita ada apa yang disebut minyak poli tak tepu yang saya tanya baru ini. Minyak poli tak tepu bila minyak dibuat daripada bijirin, minyak bunga matahari, minyak jagung, itu ialah bijirin yang penuh omega 6. Maka minyak yang begini menyebabkan tisu kita menebal, menyebabkan sel kita tebal, menyebabkan tisu kita mengalami keradangan kronik. Diketahui berlaku berkait dengan obesity, kanser, sakit jantung. Ini kajian-kajian saintifik yang cukup jelas. Tapi malangnya tidak ada sekalipun sebarang conference yang telah saya hadiri yang kita sebut perkara ini. Ini berlaku di Amerika, berlaku di berbagai tempat. Tapi kita masih mengesyorkan doktor-doktor kita dan Kementerian Kesihatan, Institut Jantung Negara, juga unit jantung di Hospital Sanah Bahiyah Al-Usta, tak terkecuali bila pesakit sakit jantung disyorkan minyak jagung. Jagung boleh dimakan, tapi patinya, intisari patinya itu ialah omega 6 dan itu berkait dengan masalah-masalah keradangan kronik tadi. Maka walaupun menurunkan kadar kolesterol yang membawa kepada risiko serangan jantung, stroke dan diabetes dan lain-lain lagi. Itu well documented dengan izin. Begitu juga minyak bunga matahari. Ada yang disebut Israeli paradox. Israeli paradox ialah Yahudi Israel menggunakan minyak bunga matahari dengan banyak, maka kadar kolesterolnya paling rendah di dunia. Tetapi kadar serangan sakit jantung membawa maut paling tinggi di dunia, arthritis paling tinggi di dunia, obesity paling tinggi di dunia, dan berbagai penyakit yang penyakit moden. Malangnya Tuan Yang Di-Pertua, kita mengikut acuan ini dengan membuta tuli, dan sekarang kita mengesyorkan pada pesakit dan kita menggunakannya dengan cara meluas. Minyak masak yang terbaik sebenarnya, kalau saya jelaskan di sini dengan sistem skor yang dibuat oleh ahli sains sekarang, dengan pendapat yang tertentu, dengan juga kajian-kajian sains yang cukup solid, cukup mantap, ialah minyak tepu yang telah digunakan oleh manusia sejak dulu. Di kawasan kita ialah minyak kelapa dan seterusnya. Kota Raja bangun. Laluan. Kota Raja. Saya akan jawab. Kota Raja. Sekejap. Dalam masa tambahan, insyaAllah. Bukan. Kota Raja. Kota Raja. Sekejap saja. Nak bagi laluan tidak? Sekejap saja. Ya, okey. Sekejap. Okay. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Kuala Kedah. Banyak maklumat yang diberi oleh Kuala Kedah pada petang ini. Cuma mungkin boleh saya nak cadangkan apa yang nak Kuala Kedah cadangkan kepada kementerian lakukan di peringkat ini. Terima kasih. Benda ini boleh dibahaskan, akan saya sebut lagi. Saya akan sampai ke situ. Dan itu ialah contohnya di mana kita silap. Dan seterusnya isu lemak trans. Lemak trans juga ialah yang kita gunakan secara ekstensif, secara berluas dalam industri kita, dalam pengeluaran makanan kita, dalam bakery, roti, biskut dan lain-lain lagi. Digunakan sangat berluas. Dan saya bertanyakan kenapa lemak trans tak diharamkan, dan saya dapat jawapan bahawa ia adalah salah satu faktor. Banyak faktor lain, maka tak perlu diharamkan. Yang pertama yang saya nak buat dengan bercakap sini ialah supaya timbulkan kesedaran. Dan seterusnya boleh kita ubah dasar pengeluaran makanan, dan boleh kita ubah misalnya kita boleh mengharamkan lemak trans. Lemak trans ialah minyak sayuran, sepatutnya dalam bentuk cecair,
tapi dibuat proses yang disebut hydrogenation dengan izin, partial hydrogenation satu lagi, maka dia jadi pepejal. Dia digunakan dalam pengeluaran kek, biskut, roti secara meluas. Biskut yang moden, roti moden, hampir semua di Malaysia pakai lemak trans. Pengharaman lemak trans, walaupun jawapan Kementerian Kesihatan tidak perlu, tapi pengalaman negara yang mengharamkan lemak trans, mereka berjaya mengurangkan kadar serangan sakit jantung dan stroke. Belanda mengharamkan lemak trans, Switzerland mengharamkan lemak trans, California mengharamkan lemak trans, Denmark, Austria dan banyak negara mengharamkan lemak trans. Malahan ke satu kajian, pengharaman lemak trans di England 1% sahaja penurunan penggunaan lemak trans telah menyelamatkan 11,000 serangan sakit jantung dan menyelamatkan 7,000 nyawa di England sahaja. Itu antara yang kita perlu betulkan. Dan seterusnya saya nak sebut bahawa faktor ketidakseimbangan lemak omega ini ialah faktor yang terbesar. Paling tidak seimbang di dunia ialah orang Amerika. Dalam tisunya 78% omega 6. Maka Amerika punya kadar kematian kerana sakit jantung yang paling tinggi di dunia. 200 per 100,000. Walaupun hospitalnya canggih dan walaupun kliniknya canggih, doktor-doktor dan saintisnya hebat. Jepun paling baik di dunia dalam keseimbangan lemak omega kerana makanan laut. Dan orang Jepun hanya 47% omega 6 dalam tisunya. Dan Jepun walaupun Kuala Kedah, banyak contoh-contoh yang telah diberikan. Ada 3 minit lagi untuk memberikan cadangan. Okey, saya habiskan. Jepun walaupun kuat merokok, tapi kematian kerana sakit jantung hanya 50 per 100,000 penduduk kerana keseimbang omeganya kerana makanan laut. Jadi makanan laut adalah penting dan kerana itu adalah penting kita mengekalkan sumber omega 3 kita dengan kita berikan bantuan dan kita gunakan segala resources yang ada untuk memastikan bekalan omega 3 kita terus. Kerana itu Kuala Kedah penting. Kerana Kuala Kedah adalah salah satu daripada pelabuhan ikan yang terpenting saya rasa di Semenanjung, yang kita ada banyak sumber laut, makan laut yang baik. Dan itu juga kesilapan kita. Kerana para doktor melihat isu kolesterol, maka kita mengatakan makanan laut, udang, sotong, ketam, kerang dan itu semua tidak sihat. Sebenarnya dia sihat kalau kita mengambil iktibar negara Jepun dan lain lagi, maka itu adalah benda yang sangat sihat. Inilah antara yang perlu kita ubah. Ada banyak lagi benda yang kita silap tentang makanan, tapi saya nak sebut bahawa itu yang boleh kita ubah secara dasarnya. Dasar pengeluaran makanan negara perlu diubah supaya kita keluarkan makanan yang seimbang. Telur ayam yang makan berbagai, omega 6 dan omega 3 nya seimbang satu-satu. Daging lembu dan susu lembu yang makan berbagai, nisbah omega nya satu-satu. Telur ayam industri yang ada sekarang di supermarket 20 omega 6, 1 omega 3. Dan minyak jagung 46 1 omega 6, 46 omega 3 1. Minyak bunga matahari mazola 201. Ini benar-benar yang perlu kita beri perhatian yang telah tidak diberi perhatian. Dan akhirnya, concluding, akhirnya segala faktor negatif ini terkumpul dalam makanan-makanan proses. Jadi bahaya makanan proses harus di-highlightkan, diperjelaskan kepada rakyat oleh Kementerian Kesihatan dan juga kementerian-kementerian lain yang berkaitan. Makanan proses adalah punca terbesar kenapa kita ada sindrom metabolik, kenapa orang asli kena kencing manis dan diabetes dan darah tinggi, kenapa kita tak dapat mengawal kerosakan buah pinggang, serangan sakit jantung dan stroke. Bahaya makanan proses harus ditanamkan daripada awal. Dasar pengeluaran makanan harus diperbetulkan. Anak-anak kita yang minum susu lembu harus minum susu lembu yang seimbang omeganya. Sekarang 21 susu lembu yang terdapat daripada ladang-ladang yang menggunakan grains ataupun bijirin untuk diberi makan lembu. InsyaAllah saya berharap satu hari nanti saya dapat bercakap sekali tentang masalah ini sebab saya besar. Cumanya saya berharap supaya kesedaran itu timbul. Saya ada sediakan banyak bahan. Saya berharap supaya satu hari Dewan yang mulia ini akan dapat meluruskan undang-undang mengharamkan lemak trans kurang-kurangnya dan seterusnya Kementerian Kesihatan dapat bertindak memberikan penerangan tentang pemakanan tadi dan mengatasi masalah yang merupakan malapetaka besar kalau terus berlaku yang akan menyebabkan segala yang kita capai selama ini akan musnah kerana sakit jantung, stroke dan lagi. Terima kasih banyak Tuan Speaker dan sahabat. Terima kasih Kuala Kedah.
Saya jemput ya Muhammad Farid juga 20 minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker.